Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat yang masih menonton video Ambo di channel YouTube Jami Hassan, YouTuber rakyat. Jadi pada hari ini Ambo nak ulas sedikit saja isu berkenaan Ambo disami oleh Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani dengan nilaian sebanyak 1 juta. Jadi ramai yang PM, inbox, WhatsApp Ambo tanya, betul ke apa terjadi kini, bakpo kena sampai. Jadi hari ini Ambo nak jawab sedikit saja kerana Ambo tidak mau menyusahkan peguam Ambo. Jadi mana kami akan dibicarakan pada 15 Ogos 2021. Ambo telah di tag atau di mention oleh pengguna Facebook. Dia tag satu berita yang dikeluarkan oleh portal Shah Alamku dengan tajuk melaksanakan janji terhadap para penfitnah. Jadi Ustaz Ahmad Dusuki ni dia adalah yang menyamai Ambo. Dia mulanya minta Ambo minta maaf terbuka di media Sokoba dan bayar ganti rugi sebanyak 1 juta. Atas sebab video Ambo tu katanya dia telah kerugian. Jadi di antara jumlah yang dia minta adalah 1 juta. Jadi Ambo sebelum Ambo nak jawab ni, Ambo ingin mengambil kesempatan nak beritahu pada penonton, Ambo manusia yang takut kepada dosa. Dan kalau Ambo fitnah, kalau Ambo berdusta, kalau ada dan jika anda terdengar dan anda semak ini tabayun apa yang Ambo bawa ni tak betul, boleh komen di bawah. Dan Ambo insya-Allah Ambo akan baca. Dan sekiranya kalau Ambo dapati Ambo memfitnah, Ambo membuat cerita, mengada-adakan cerita mana tidak ada data dan fakta, Ambo akan segera minta maaf insya-Allah. Kerana Ambo takut. Bukan kerana takut di dunia, bahkan Ambo takut pada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana inilah risiko Ambo bila membuat video bercakap begini. Kadang-kadang lidah kita yang setajam pisau ni kita tak perasan. Ya? Bila bercakap tu sedap. Kerana itulah kalau Ambo nak bercakap, Ambo tengok lu data dan fakta dia. Jadi dalam isu Ustaz Dusuki Rani ni, bila dia minta Ambo minta maaf, Ambo tengok balik video Ambo dan Ambo yakin tidak ada yang fitnah. Jadi Ambo telah bincang dengan program, kita lawan di mahkamah. Jadi pada hari ini Ambo tak akan jawablah apa-apa kerana ia takut menyusahkan peguam Ambo. InsyaAllah Ambo bersiap sedia untuk menghadapi apa-apa kemungkinan. Kita akan lawan di mahkamah kerana Ambo yakin Ambo tidak ada fitnah. Jadi sebelum tu kita dengarlah dulu video mana yang menyebabkan Ambo difitnah. Jadi video ni bukan dikeluarkan oleh orang lain yang edit. Video ni satu ceramah yang panjang dalam satu masjid dan ianya dikeluarkan oleh YouTube Dusuki Rani sendiri. Jadi kalau kita type Dusuki Rani Tabung Haji, dia akan naik video yang pertama, video Ambo. Atas tu video keluarlah video Dusuki Rani dengan tajuk Jual Aset Orang Islam Tabung Haji oleh channel Ustaz Ahmad Dusuki. Hashtag Ustaz dengan huruf D di belakang. Tontonan video dia hari ni adalah 40,000 pada sebelah bulan lepas. Manakala Ambo Jami Hassan 95,000. Kita dengar dulu sudutan ceramah ataupun tazkirah beliau di masjid. Tajuk Jual Aset Orang Islam Tabung Haji. Ada orang yang jahat ni, kejahatan dia tu memang jahat sangat. Macam Kamal Atatürk. Kamal Atatürk kan, di Turki, dia yang menjatuh khilafah Uthmaniyah yang terakhir. Dan dia ni sampai larang azan, tak benarkan azan, tak benarkan baca qul huwallahu ahad pun tak boleh. Nak baca ayat Quran pun tak boleh. Sembahyang pun dia suruh guna bahasa Turki. Nak sebutnya jahat tak jahat dia ni, sampai dia tegur Arab begitu je. Dia kata dia orang Islam, dia mengaku Islam. Bila dia mati tu, bertompek meraung dia, rendam ais dengan tubuh badan dia panas sangat. Rendam dengan ais, tak sejuk juga. Datang bomba simbah di atas rumah dia tu, air nak suruh sejukkan, tak sejuk juga. Pada tubuh badan dia rendam dalam laut, nak suruh sejuk, bertompek meraung. Hidup dia meninggal dunia, masuk dalam bumi ni, timbul balik keesokan hari. Nak sebutnya gambaran bagaimana kejamnya Kamal Atatürk. Bumi pun tak nak terima dipanggil. Bolehkah kita sebut yang jahat tadi untuk pengajaran orang yang hidup? Yang ni boleh, tak ada masalah. Kalau jahat sangat, satu jangan jadi jahat sangat dalam hidup. Jadi video dia mulakan dengan cerita pasal Mustafa Kamal Atatürk, tokoh di Turki, di mana dalam bab ni kami tidak ada perbezaan pandangan. Saya setuju Mustafa Kamal ni jahat, sehingga Allah SWT tunjukkan dia bagaimana keadaannya
mayat ni kata tidak diterima oleh bumi, dan Ahmad Suhaimi pun masih tak tengok lagi makam dia, dan nak berniat nak pergi tengok, nak tengok kuasa Allah pada orang jahat ni. Jadi Dasuki Rani ni beritahu kita ni nak menggambarkan seolah-olah penjualan aset tabung haji satu perkara yang sangat jahat. Dia kalau kita dengar sikit lagi. Jangan kita ni sampai jahat tu orang sebut-sebut dalam hidup kita jahat kita. Orang kenang kejahatan itu berpanjangan dengan jahat yang kita lakukan. Jangan kita begitu. Dalam hidup kita ni biar pastikan diri kita ni berbuat benda yang baik, sehingga kan orang menyebut kebaikan kita. Setiap kali mana orang sebut kebaikan kita, kebaikan itu dapat sampai dalam kubur nanti. Sebab tu anda tak setuju dengan penjualan aset-aset tabung haji sehari dua ni kan. Aset penjualan, kenapa nak dijual pada orang bukan Islam tersebut? Harta tabung haji, harta milik orang Islam. Yang jual begitu, rugi sangat ke tabung haji ni? Sampai peringkat nak kena jual hotel-hotel yang telah dibina, susah, kawasan strategik dah gitu. Dijual tersebut. Boleh dijual hanya semata-mata nak mengautkan keuntungan. Dosa kamu jual ni, kamu tanggung sampai akhirat nanti. Saya ulang balik dalam video ni. Dia kata, dosa kamu jual ni, kamu tanggung sampai akhirat nanti. Dosa jual aset tabung haji ni, kamu akan tanggung sehingga hari akhirat. Dosa menjual aset tabung haji. Inilah di antaranya Ambo buat video. Ambo sehingga kali ni masih tak faham. Apakah dosa menjual aset tabung haji ni kalau betul ianya betul dijual? Dan ada satu soal jawab di page tabung haji di mana tabung haji dalam keadaan yang baik, dan kalau ada penjualan aset itu adalah untuk menambah baik kewangan tabung haji. Jadi tidak timbul kata jual tabung haji kerana nak menjahanamkan tabung haji. Ialah kalau kita fikir secara logik, kita orang Islam takkan kita nak merosakkan syarikat tabung haji. Kerana kita tahu syarikat ini bukan syarikat yang cari duit, tapi syarikat yang menguruskan hal-hal haji rakyat Malaysia. Jadi dah tabung haji dah terlibat dalam pengurusan syarikat, ada bisnes, ada perniagaan, maka mau kira untung jual beli itu biasa, selagi mana tidak menjejaskan perjalanan para jemaah haji. Dan hari ini kita dapat tahu Menteri Dahulu akan berlaku kenaikan kos haji. Adakah kita nak salahkan Kerajaan Perikatan Nasional? Adakah kita nak salahkan menteri macam dulu yang kita salahkan mantan Menteri Agama Dr. Mujahid? Hamba tidak lihatlah penjualan aset ini satu jenayah di mana akan dikenang bila mati pun orang ingat lagi, satu kejahatan yang sangat jahat, seolah-olah nak samakan kejahatan menjual aset tabung haji ini sama seperti Mustafa Kamal Atatürk. Kerana di Kelantan banyak mana dah syarikat bukan dijual, ditutup. Syarikat anak kerajaan ataupun syarikat kerajaan negeri milik rakyat atau milik orang Kelantan yang diuruskan oleh kerajaan negeri tak sempat dijual pun tak boleh untung, tapi tutup. Dalam laporan media Khazanah, sebanyak 1.47% saham TNB yang bernilai lebih 1 bilion telah dijual di bawah pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Dan hari ini kita mendengar banyak lagi seperti kedai LSP pun terpaksa jual asetnya kerana nak beri air sinar kepada rakyat. Jadi, Amo nak menyatakan di sini, ya, bila kita melibatkan kata jual ini, kita rasa, kenapa nak jual? Tapi itulah perniagaan. Dan dalam bab kata, kalau benar, kalau ada perniagaan ataupun benda ni dijualkan kepada bukan Islam. Di Kelantan sendiri pun berapa banyak. Balok ke, PJ ke, banyak projek-projek besar yang diberikan kepada bukan Islam. Bahkan bukan orang Kelantan. Yang tokoh-tokoh besar. Kenapa benda ni tak ditimbulkan? Kalau ia tidak melibatkan hanyalah permainan politik. Jadi kita nak mengapi-apikan perkauman. Jadi kita ya seolah-olah perniagaan Islam ni hanyalah untuk Islam. Sedangkan kalau kita jual nasi lemak di depan rumah kita ataupun di kedai di Kelantan maupun di Kuala Lumpur, kita tak tulis pun hanya orang Islam boleh beli. Tetapi kalau mereka tulis kalau ada benda-benda yang kita tak boleh makan, yang kita tak boleh beli, betul. Mungkin ada daging-daging khinzir ataupun makanan yang tidak disembelih secara Islam, mereka akan letak non halal. Tetapi kita Islam tak pernah pun jual apa-apa kita kata only Malay, only Muslim. Balik pada persoalan penjualan aset tadi semua tu, tak apalah. Saya akan jawab di mahkamah. Saya tengok di Facebook Ustaz Dasuki Rani, dia dah keluarkan dan dia masih menggelar saya sebagai pemfitnah.
Walaupun saya sendiri menggelar beliau adalah pemfitnah kerana telah fitnah berkenaan dengan tabung haji di atas masjid. Dia pula gelar saya pemfitnah. Saya minta maaf kerana pada hari saya buat video tu terdapat satu kenyataan daripada Perdana Menteri telah mengesahkan bahawa tidak ada pemilikan bukan Islam dalam tabung haji. Jadi saya mendesak supaya beliau minta maaf. Nampaknya dia pula mendesak saya minta maaf. Jadi nampaknya kita berjumpa di mahkamah. Saya minta supaya sahabat-sahabat juga dapat mendoakan semoga Allah mempermudahkan urusan saya. Inilah panggil risiko saya. Saya menggunakan nama saya. Semua kita tahu Jermaine Hassan. Saya menggunakan akaun saya. Saya tidak ada sorok-sorok guna gambar lain atau FB lain. Saya guna yang saya. Jadi saya akan tanggunglah apa jua yang terjadi. Tapi insya-Allah wa makaru wa makarullah wallahi khairul makirin. Dia merancang, Allah lah sebaik-baik perancangan. Jadi saya di dalam menggunakan media sosial ini, disiplin saya dalam membuat video di YouTube ini, saya akan sentiasa pegang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Yani fatabayyanu, yani tabayyun. Apa saja berita, semak dulu. Jadi saya pun buat video sebelum ni, video yang disuki tu pun saya dah semak, saya dah check, double check. Saya tak buat video dengan sembrono sebab saya tahu saya mempunyai tanggungjawab yang besar menyampaikan benda yang betul. Dan kalau saya tidak menyampaikan benda yang betul, saya akan disaman. Kerana saya bercakap dan video saya ditonton oleh 10,000, 20, 30,000. Sudah pasti kalau saya membawa berita yang salah, saya akan memberi kesan yang buruk pada mereka yang saya sampaikan itu. Dan kerana mulut ini jugalah, kalau saya tidak jaganya, boleh menyebabkan saya akan dihukum di dalam neraka. Jadi saya insaf, saya sedar perbuatan saya ini, saya perlu berhati-hati. Dan saya juga sentiasa mengalu-alukan komen-komen anda. Kalau saya tak betul, boleh komen di bawah, insya-Allah saya baca. Kerana saya masih sedar bahawa setiap anak cucu Nabi Adam itu akan membuat kesilapan. Kalau saya silap, saya akan perbetulkan, saya akan minta maaf. Berbalik pada yang sudah suki, saya dah kata saya tak buat silap. Jadi kita jumpa di mahkamah. Saya tak mau ulah panjang kerana saya tak mau menyusahkan peguam saya. Doakan saya semoga Allah mempermudahkan urusan saya. Dan jutaan terima kasih saya kepada peguam saya, Faiz Fadil, yang sudi untuk mengambil kes ini. Terima kasih kepada sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.